Okey ya, kita sambung lagi. Standard pelajaran seterusnya adalah membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Okey, senang je. Nak bina OGIF dan tentukan kuartil. Okey, apa yang perlu awak buat untuk melukis OGIF ataupun membina OGIF? Okey, yang pertama, awak kena tambahkan satu kelas sebelum. Okey, tambah satu kelas sebelum. Okey, kelas pertama dengan kekerapan sifar, itu yang pertama. Kemudian awak cari sempadan atas dan cari kekerapan longgokan. Okey, faham tak ni? So langkah pertama, tambah satu selang kelas sebelum, kemudian cari sempadan atas dan cari kekerapan longgokan. Okey, boleh ikut? Okey, seterusnya pilih skala yang sesuai. Biasa dia bagi. Kalau tak bagi kena pilih lah. Okey, bagi mencancang. Okey, mencancang ni OGIF Mencancang adalah kekerapan longgokan. Mengufuk adalah sempadan atas. Okey. Ini OGIF. Ini dipanggil OGIF. Okey, kekerapan longgokan untuk mencancang, sempadan atas untuk paksi mengufuk. Okey, kemudian pelotkan sempadan atas dan kekerapan longgokan. Kemudian lukiskan satu lengkung yang licin. OGIF untuk macam ni. Okey, faham tak? Siaplah OGIF. Faham tak ni? Faham tak? Itu konsep untuk membina OGIF. Okey. Yang pertama, tambahkan satu selang kelas sebelum. Kemudian cari sempadan atas, cari kekerapan longgokan. Kemudian pilih skala yang sesuai untuk paksi mencancang dan mengufuk. Kalau dia bagi, gunakan. Kalau tak bagi, biasa dia bagilah. Tak tahulah tahun ni kan. Kalau dia tak bagi, boleh tak? So, carilah skala yang sesuai. Okay, kebiasaan ni bagi kot. Alright. So, yang mengufuk adalah sempadan atas, yang mencancang adalah kekerapan longgokan. Kemudian, plotkan titik sempadan atas dan kekerapan longgokan. Lukis satu lengkung yang licin tanpa guna pembaris. Tak boleh guna pembaris ya? No pembaris. Okey, tak boleh guna pembaris. Satu lengkung yang licin. Kalau awak ada duit, belilah flexible curve yang dekat Pasar Raya, Fresco dan sebagainya. Okey, kemudian kuartil pula. Apa dia kuartil? Kuartil adalah, kuartil ni maksud dia quarter. Quarter apa? Quarter adalah suku. Okay, quarter mil kan. Kalau Ken Rogers tu quarter mil, suku. Okay. So, kuartil apa? Bagi suatu set data terkumpul, bilangan N, kuartil boleh ditentukan daripada OGIF. Okay, Q1 kuartil pertama. So, kuartil pertama adalah suku pertama. Okay, 1/4 N. Q1 adalah 1/4 daripada data. Okay. Kemudian Q2 ni adalah median. Median adalah 2/4 daripada data. Ataupun 1/2 lah. Okay, senang ingat. Q3, kuartil ketiga adalah 3/4 daripada data. Alright, faham tak ni? Itu kuartil. Okay, kita tengok contoh yang ketujuh. Macam mana nak lukis OGIF. Okay, dia kata, jadual kekerapan di sebelah ke jadual ni menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat daripada 60 jenis makanan. So, bilangan ni ada 60 lah. Kerapan ada 60 lah. Okey, bina satu OGIF yang mewakili data tersebut. Okey, macam mana nak guna OGIF? Okey, kita kena tambahkan sempadan atas dan kekerapan longgokan. Ingat tadi? So, daripada data ni, cari sempadan atas. Ingat kan sempadan atas? Kita dah belajar sebelum ni. 99 campur 100 sama dengan bahagi 2, dapatlah sempadan atas. 149 campur 150 sama dengan bahagi 2, dapat ni. So, beza dia apa? Beza ni apa? 149.5 atau 99. Beza dia apa? Saya tak on lah kalkulator. Berapa kalkulator? Beza dia apa? 149. 50? So, tambah 50. Ni tambah 50 dapat ni. Tambah 50 dapat ni. Tambah 50, tambah 50, tambah 50, tambah 50. Faham tak? Dapatlah sempadan atas yang penuh. Okey, faham tak ni? Sebelum tu ingat, tambah satu selang kelas sebelum. Asal dia ni kan,
So tambahlah satu selang kelas sebelum. Okay, tambahkan satu selang kelas sebelum. So bila sebelum, kekerapan dia adalah kosong. Okay, boleh tak? So ikutlah formula kita tadi. Tambah satu selang kelas sebelum, kemudian cari sepadan atas, cari kekerapan, longgokkan. So kekerapan longgokkan pula, longgokkan. Ni kosong, ni 4, ni 4, dapat 4. 4 campur 11, dapat 15. 15 campur 15, dapat 30. 30 campur 21, dapat 51. 51 campur 8, dapat 59. 59 campur 1, dapat 60. Boleh kot? Okey, so terpakailah tadi. Yang pertama, saya ulang balik. Tambah satu selang kelas sebelum, kemudian cari sempadan atas dan kekerapan, longgokkan. Okey, boleh tak? Kemudian dia kata, boleh ya? Ni dia tak bagi skala. Dia tak bagi skala, kemungkinan soalan awak tahun ni pun tak ada skala lah. Okey, so bila tak ada skala, macam mana awak nak dapatkan skala? Dia macam AMAT lah, tak ada skala. So pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang untuk mewakili. Mencancang mestilah kekerapan longgokkan, mengufuk mestilah sempadan atas. Okey, boleh? Kemudian awak pilihlah skala yang sesuai. Okey, dalam kes ni dia bagi, okey, ini awak boleh cubalah. Okey, so skala dia adalah paksi mencancang. Okey, satu kotak besar ni 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, faham tak ni? Faham tak? Okey, saya dapatkan skala. Kita tengok yang ni 60. So pada kotak tadi, okey, 1 cm 10. 1 cm ke? 2 cm kita ada 2 kotak besar. Okey, 2 cm sama dengan 10 unit. Ni. Itu paksi Y. Itu paksi X pula. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So 5, 2 cm sama dengan 50 unit. Okey, 2 cm 50 unit. Biasanya sepadan atas awak ambil ni je. Ambil ni. Okey. So 99, nampak ni, ambil ni je. 99, 149, 199, 249 dan seterusnya. Okey. Kemudian ini pula awak kira 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, boleh ikut tak? Faham tak ni? Boleh tak? Kita dah sampai step nombor 2, B ni. Boleh. Okay, A dah settle. Kemudian, plotkan kekerapan longgokkan dengan sepadan atas. Ni plot lah. C ni kita plotkan. So, macam nak plotkan? Kita ambil sempadan atas yang ni dengan kekerapan longgokkan yang ni. Ni kita padam sekejap Saya nak hilangkan ni. Okey, sekejap. Kita hilangkan ni. Okey, nak plotkan. Okey, tengok kosong. Ni 99.5 kosong. So kita plotkan. 99.5 kosong sini. Okey, seterusnya kita plotkan 149.5 4. 149.5 4 kat sini. Okey, kemudian kita plotkan 199.5 15. 199.5 15 ni. Okey, kita ambil warna biru pula. Okey, seterusnya kita ambil 249.5 30. 249.5 30. Kemudian kita ambil 299.5 51. Okey, 299.5 sini, 51 sini. Seterusnya kita ambil sebelah atas ni dia. 349.5 59. 349.5 59 sini. Dan yang seterusnya kita ambil 399.5 60. 399.5 60. Okey. So step seterusnya, okey, kita dah plot tadi, lukis lengkung yang licin
melalui setiap titik tersebut. Ni. Satu smooth curve. Okay, kita akan dapat bentuk sini S. Okay, confirm. Ogif bentuk dia mesti macam tu punya. Okay, so kita sambungkan, dapatlah satu lengkung yang licin. Faham tak ni? Boleh tak? Ni saya padam balik. Boleh tak boleh? Okay, boleh tak? Boleh kot tak? Boleh. Boleh ya? Okay, so saya ulang balik untuk lukis ogif. Okay, ikut foto ni. Yang pertama, tambah satu selang kelas sebelum. Okay, kita tambah satu selang kelas sebelum. Ni asal dia. So, tambah satu selang kelas sebelum. Ni tambah. Okay, tambah satu selang kelas sebelum. Okay, kemudian, kita ulang balik. Okay, cari sepadan atas dan kekerapan longgokan. Daripada table tadi, yang table ni kita salin balik. Cuma kita tambah satu selang kelas sebelum. Okay, kekerapan, dan kita salin balik. Tambahkan sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okay, faham? Kemudian B, kita pilih skala yang sesuai untuk paksi mencancang dan mengufuk. So, kita pilih 2 cm sama dengan 10 unit untuk paksi mencancang. Okay, mencancang sebab kita ada nilai sampai 60. So, kita ambil lah setiap 2 cm 10. Dia sebenarnya kalau kita graf jadi, kita dapat satu ogif yang lebih daripada separuh. Okay, lebih daripada separuh. Jangan kurang daripada separuh. Ini ogif dia. Okay, jangan I lah. Janganlah ogif tersebut kecil. Okay, lebih daripada separuh dah cukup cantik. Okay, faham tak ni? So, nak lebih daripada separuh, yang ni kita tahu ada 10 cm. So, kita ada 60. So, satu kotak, dua kotak adalah 10 unit. Satu kotak besar kan? Satu kotak besar tu 2 cm. Okay, satu kotak besar adalah 2 cm. Kotak membaris lah. Okay, boleh kot? Satu kotak kecil 1 cm. So, satu kotak besar adalah 2 cm. Kita ada 10 kotak besar. Bukan itulah, tengok kita graf awak. Okay, 10 ataupun 12. Okay, tengok. Okay, faham tak ni? Okay, okay. Seterusnya, untuk paksi mencancang, mengufuk, kita mesti guna sempadan atas. Wajib guna sempadan atas untuk ogif. So, sempadan atas kita tengok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7. So, satu kotak besar, kita ambil satu sempadan atas. So, bentuk dia akan jadi macam ni. Kita ambil ni terus. Okay. Letak yang pertama ni adalah 99.5. Okay. Satu kotak besar yang seterusnya adalah 149.5 sampai habis. So, kita plotkan. Okay, plotkan. Dan lukislah satu lengkung yang licin, dapatlah ogif. Okay, itu cara nak lukis ogif. Okay, boleh? Okay, boleh tak boleh? Boleh. Okay, boleh ya. Okay, daripada ogif ni, okay, nanti depan ni awak buat latihan lah. Okay, daripada ogif ni, kita tengok. Okay, kita nak bina kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okay, macam mana kita nak buat kuartil pertama? Kuartil pertama adalah okay, kuartil pertama 1/4 daripada bilangan data, iaitu 60 lah. Okay, bilangan data adalah 60 So dapat apa? 1/4 daripada 60? Dapat? Apa? 15. Okay, dapat 15. Bila awak dapat 15, awak tengok 15 dekat sini. Ni 15. Ni 15. Awak ambil pembaris, buat garis putus-putus. Okay, ni bukan kuartil pertama Ini bukan kuartil pertama. Kuartil pertama adalah di sini. Okay, so 15 sini, 15 buat garis putus sampai ke ogif turun ke bawah. Inilah kuartil pertama awak. So kuartil pertama adalah Q1 adalah 199.5. Siap. Okay, boleh ikut? Faham tak ni? Faham cikgu. Faham. Seterusnya dia nak apa? Dia nak median. Median adalah 1/2 ataupun 2/4. Kan? 1/2 lah. Median tengah-tengah. So median, okay, dia adalah 1/2 daripada jumlah data. So dapatlah 30. So 30, awak tengok pada kekerapan tu 30 sini. Ni 30. Okay.
Buat garis putus-putus sampai ke ogif, turun ke bawah. Okey, inilah dia punya median. Ni median. Median adalah 249.5. Okey, seterusnya dia nak apa? Dia nak cari kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah Q3. Okey, kuartil ketiga Q3 adalah 3/4 daripada bilangan data. Okey, so korang dapat apa? 45. Okey, cari 45 pada kekerapan longgokan ni 45. Buat garis putus-putus sampai ke ogif. Dia sampai ke ogif, turun ke paksi mengufuk. Okey, so bacalah nilai dia. So baca nilai ni adalah kuartil ketiga, iaitu 284.5. Okey, boleh ikut. Faham tak ni? Faham tak? Boleh? Boleh tak? Dengan menggunakan ogif yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Boleh tak? Boleh. Boleh Alright. So apa maksud dia ni? 199.5 ni maksud dia, maksud dia apa? 15 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 199.5. Ada 15 yang kandungan garam dia adalah 199.5 ataupun lebih kurang. Itu maksud dia. Okey. Faham tak ni? Kuartil kedua pula maksud dia apa? Median ataupun kuartil kedua. Okey, kuartil kedua ataupun median maksud dia 30 jenis makanan mengandungi garam atau gula kurang atau sama dengan 249.5. Kuartil ketiga pula maksud dia apa? 45 ataupun kurang daripada makanan mempunyai kurang 45 jenis makanan mengandungi kurang atau sama dengan berapa? 284.5 gram garam. Okey, itulah dia punya. Ini kalau dia suruh buat huraian lah. Kalau tak suruh tak payah buat. Okey, boleh tak? Okey, saya nak tambah sikit soalan ni. Soalan dia cari julat pula. Julat antara kuartil. Apa julat antara kuartil? JAK Julat antara kuartil. Apa julat antara kuartil? Tolak yang paling kecil. Apa dia? So julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. Q3 adalah ni 284.5 tolak Q1 199.5. Okey, kalau dia data terkumpul, kita ambil julat. Okey, julat antara kuartil adalah Q3, ni Q3 tolak dengan Q1. So apa julat antara kuartil dia? Ini tambahan soalan lah ni. Apa? Cuba kira dapat apa? Julat antara kuartil? 85. 5 gram. Itulah julat antara kuartil dia. Okey, boleh ikut tak? Boleh tak? Boleh tak boleh? So kita buat kesimpulan dia daripada contoh tadi. Okey, kita tahu kuartil pertama Q1 adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan. Okey, dapat ni 1/4, bawa ke ogif, turun bawah. Inilah kuartil. Kuartil pertama baca di sempadan bawah, paksi mengufuk. Okey, Q2 adalah median. Q2 adalah 2/4 ataupun 1/2 daripada jumlah kekerapan. So 1/2 daripada N, bawa ke ogif, buat garis putus, turun ke bawah, inilah Q2 ataupun median. Q3 pula 3/4 daripada jumlah kekerapan. Ini 3/4 daripada jumlah kekerapan, bawa ke ogif, turun ke bawah. Inilah dia punya Q3. Okey, boleh ikut? Alright, boleh tak boleh? Boleh. Boleh Okey, kita ambil sikit lagi contoh. Okey.
daripada OGIF tadi, okey, ini tambahan untuk KSM tahun ni kita kenalkan sikit. Maksud dia histogram longgokan. Okey, apa ini histogram longgokan? Okey, ni baru Ni bagi KSM ni Tata 5 dia baru histogram longgokan. Okey, histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan. Okey, histogram longgokan dibina seperti histogram yang kita telah pelajari tadilah, iaitu titik tengah. Okey, ni titik tengah. Titik tengah. Okey, kemudian bila histogram longgokan, kita guna kekerapan longgokan. Kalau histogram biasa, kita guna kekerapan dengan titik tengah. Bila histogram longgokan, kita guna kekerapan longgokan dan titik tengah. Okey, contoh tadi, kita nak bina histogram histogram longgokan. Okey, yang ni adalah kekerapan longgokan, yang ni adalah titik tengah. So titik tengah ni, okey, kita buat bar dia. Titik tengah ni buat bar dia. Okey, dalam kes ni tak ada masalah sebab ni dah sepadan atas kan. So bagi selang kelas ni adalah sepadan atas, ni adalah sepadan bawah. So kita terus buat kotak. Terus buat kotak daripada OGIF tersebut. Dapatlah dipanggil histogram, ni dipanggil histogram longgokan. Okey, histogram longgokan 1K je, longgokan. Okey, histogram longgokan. Kalau OGIF tadi, kita cuma ambil sempadan atas dan kekerapan longgokan. So dapatlah satu OGIF. Okey, bar ni adalah histogram longgokan, yang ni adalah OGIF. Warna merah dia adalah OGIF. Okey, boleh tak boleh? Faham tak ni? Faham tak faham? Boleh tak? Boleh tak boleh? Dia pening sikit lah tu, tapi okey, histogram longgokan, okey, dia sebenarnya macam ni ya, tak pening. Okey, histogram longgokan contoh histogram longgokan, okey, daripada OGIF ni kita nak buat histogram longgokan. Okey, macam mana nak buat okey, ni OGIF, warna merah ni OGIF. Kemudian kita ambil warna biru atau warna hijau lah. Okey, kita nak buat histogram. Histogram longgokan. Ni baru histogram longgokan. Kita tahu histogram adalah kotak. Kan? Ni titik tengah. Okey, kemudian ni titik tengah ni, kita ambil sepadan ni. Okey. Okey, kita ambil ni adalah sempadan atas. Kan? Okey, so kalau ni sempadan atas, okey, tengok sini tengok table ni. Okey, tengok ni titik tengah. Titik tengah. Keyword dia senang je. Titik tengah. So titik tengah dia apa? Nak saya padam ni. Okey. Dia mesti di tengah-tengah kotak. So untuk dapatkan titik tengah, okey tengok untuk dapatkan titik tengah apa titik tengah dia? Apa titik tengah dia? Mesti antara 50 sampai 99. Kan titik tengah. So 50 sampai 99 sini titik tengah dia. Ni 50 sampai 99 ni. Ni kosong lah. Okey, 50 sampai 99. Okey, kemudian 100 sampai 49. Kekerapan dia adalah 4. So 100 sampai ni sini 100 sampai ni. Buat sini je. Nampak? Sebabnya sebelah atas. Kemudian ni pula follow je lah. Ni. Ini dah dipanggil histogram kekerapan. Kita terus lukis ni. Ni lukis kotak. Histogram adalah kotak. Bar. Ni dah dipanggil histogram kekerapan. Nampak tak? Buat gambar baris lah. Ini dipanggil histogram longgokan. Faham tak ni? okey, gue faham. Faham tak apa, lepas ni buat latihan lah. So kesimpulan dia macam ni lah.
Okey, kalau histogram kita ambil sini. Aku hilang pula ni. Mana tadi? So, aku tadi hilang pula. Ni. Sorry. Ni usahakan. Okey, so ni adalah OGIF. Ni OGIF. So ni histogram longgokan. Okey, kemungkinan tahun ni mungkin akan keluar lah histogram longgokan. Dia nak lain lagi kan. So awak kena praktis. So beza dia apa? Histogram dengan histogram longgokan. Histogram kita guna kekerapan. Histogram longgokan kita longgokkan. Dia macam OGIF lah. Kita guna kekerapan longgokkan dan titik tengah ataupun selang kelas. Okey, boleh. So, okey, terus buat latihan Sekejap, saya stop recording dulu.